Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Haziq bin Harun bernombor matrik GB03658. Akan menerangkan serba sikit tentang pengenalan modifikasi tingkah laku yang akan kumpulan kami jalankan. Butiran pengenalan modifikasi tingkah laku yang akan kami jalankan adalah terhadap seorang kanak-kanak berumur 5 tahun, iaitu Nur Alisha Hani binti Muhammad Aziz, iaitu anak saya sendiri. Apa yang akan kami jalankan dan objektifnya adalah untuk memupuk sifat bertanggungjawab dan rajin terhadap kanak-kanak tersebut. Selain itu, kami juga ingin memupuk semangat beliau untuk mencuba benda-benda baru seperti mengemas rumah, mengemok lantai, memasak dan sebagainya lagi. Selain itu, kami juga ingin memupuk sifat pembersih kepada diri beliau supaya beliau lebih rajin untuk mengemas rumah dan mengemas peralatan mainan yang telah beliau gunakan sebelum itu. Dalam modifikasi tingkah laku, teknik modeling akan kami jalankan, iaitu ibu bapa menunjukkan contoh yang baik kepada anak-anak supaya anak-anak mengikut apa yang ibu bapa lakukan. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh dan salam sejahtera. Saya ucapkan kepada lecturer dan juga rakan-rakan sekalian. Seperti nama yang tertera, saya Afiqul Ashraf bin Nu'man, GB03581, akan menerangkan tentang behavior modification ataupun perubahan ataupun modifikasi tingkah laku yang kami pilih, yang grup kami pilih iaitu teori modeling lah. Okey. Teori modeling ni diperkenalkan oleh Albert Bandura. Jadi kita apply pada kita punya subjek lah, iaitu kanak-kanak perempuan kanak-kanak perempuan tersebut yang mencontohi tindakan bapanya menyapu sampah. Okey. Tingkah laku yang dilakukan adalah menyapu sampah. Kita nak tengok modification behavior yang kita lakukan menggunakan teknik modeling ni berkesan ataupun tidak. Okey, slide yang seterusnya adalah satu lagi kita menggunakan pakai tingkah laku overt. Tingkah laku overt ni adalah satu aksi atau tingkah laku yang boleh diperhati dan direkod oleh pemerhati. Maksudnya kanak-kanak ni dia tengok ayah dia tu sapu sampah, dia perhati macam mana ayah dia guna menyapu tu, apa tindakan ayah dia,
dan dia rekod dalam memori dia supaya dia boleh mencontohi ayah dia. So kat sini kanak-kanak perempuan tersebut memerhati dan menghafal tingkah laku menyapu sampah yang dilakukan oleh bapanya. Okey, slide yang seterusnya adalah macam mana kita nak tengok prinsip behavior modification modeling ni berjaya. Okey, prinsip ni kita kena tengok iaitu pertama aksi yang dimodelkan ataupun dipertunjukkan oleh bapa dia adalah menyapu sampah. Lepas tu kita tengok dimensi fizikal. Dimensi fizikal ni menunjukkan kekerapan mengambil peralatan menyapu dan menyapu sampah. Maksudnya ayah dia, berapa kerat ayah dia sapu rumah, cuci rumah lah, mengemas rumah menggunakan menyapu sampah lah. Kalau ayah jenis malas, sehari sekali lah nak dia tahu. Tapi benda tu boleh berubah ikut pada kanak-kanak tersebut dan cara kita menggunakan teknik ni lah. So kemudian prinsip yang ketiga adalah boleh diperhati dan diukur. Kita boleh tengok benda tu melalui mata kasar kita. Kanak-kanak tu dia nampak depan mata dia ayah dia buat apa, satu tindakan ataupun satu perbuatan secara fizikal lah. Lepas tu impak ke atas persekitaran. Maksudnya benda tu positif. Bila ayah dia kemas rumah dia bersih, mungkin kanak-kanak tu rasa seronok dan gembira, dia akan contohi ayah dia lah. Tapi sebaliknya kalau kita buat benda negatif pun dia boleh contohi. So jaga-jagalah. So yang terakhir adalah tertakluk kepada hukum ataupun undang-undang. Jadikan sebagai satu pembelajaran ataupun contoh ikutan yang baik. Macam saya cakap tadi, kalau kita tunjuk negatif pun dia tetap akan ikut sebab nama pun modeling. Okey, modeling positif boleh jadi, negatif boleh jadi. So peribahasa dah kata apa, kita mencorakkan benda kain yang putih. Gitu. So yang kita buat video yang kami tunjukkan tu, yang kita apply pada kanak-kanak perempuan tersebut, apabila kita apply prinsip ni, kita boleh tengok melalui pemerhatian, pastikan satu perbuatan yang baik itu dilakukan di hadapan anak-anak dan mendapat perhatian mereka. Maksudnya si ayahnya, si bapa kanak-kanak perempuan tadi, dia sapu sampah depan kanak-kanak perempuan tersebut. Jadi secara tak langsung budak perempuan tu telah memberi perhatian kepada ayah, perbuatan ayah dia tu, dan dia rekod dan ingat. Lepas tu untuk jadi model kepada kanak-kanak tersebut, kita tengok pula hubungan dia. Kalau orang luar mungkin dia tak ikut sebab dia tak kenal. Tapi ni sebab ayah dia ada hubungan mutual punya relationship antara anak dan ayah. Dan memang sememangnya kita akan jadi contoh ikutan lah. Lepas tu kebaikan. Selalunya kalau keluarga yang baik, yang positif, dia akan lakukan benda positif. Dan benda ni akan diikuti oleh anak-anak lah. Dan pastikan perbuatan tu difahami oleh anak-anak tersebut. Kenapa kita buat benda tu? Kalau contoh kita sapu sampah untuk bersihkan rumah, untuk tolong keluarga tu untuk hidup dalam keadaan yang selesa lah, rumah sekitaran yang selesa. Jadi anak-anak tu faham tujuan tindakan tersebut, jadi dia pun akan turut ikuti tingkah laku tersebut lah, dan keberkesanan. Kita nak tahu berkesan tak berkesan perubahan tingkah laku ni apabila anak tu mencontohi perbuatan kita dan perlakuan tu berulang. Maksudnya dia dah tahu sapu sampah tu bagus, dari segi baiknya mengemas rumah, benda ni mendapat pujian. Lepas tu dia akan ikut dah, dan dia akan teruskan buat benda tu, dan maksudnya teknik modeling yang kita tunjuk tu berkesan. Okey, itu saja daripada saya, dan penerangan lain yang terlebih terperinci akan disambung oleh rakan-rakan saya sekalian. Baik, terima kasih. Hai, Assalamualaikum dan selamat sejahtera saya ucapkan. Nama saya Muhammad Farid Arifin bin Halil, GB 035657. Hari ini saya akan menerangkan sedikit mengenai modifikasi tingkah laku berdasarkan teori pemodelan Albert Bandura. Pembentukan tingkah laku secara modeling terhadap kanak-kanak berumur 4 tahun, iaitu tingkah laku peneguhan positif. Ini berdasarkan eksperimen kepada kumpulan kami lah. Eksperimen modifikasi tingkah laku dan teori pemodelan. Kami menggunakan subjek kanak-kanak berusia 4 tahun dan menggunakan teknik modeling yang telah diasaskan oleh Albert Bandura. Penggunaan tingkah laku positif si ayah yang menyapu sampah di depan anak berumur 4 tahun, dan kemudiannya kanak-kanak tersebut mula meniru perlakuan menyapu sampah tersebut, dan hal ini telah membentuk sebuah tingkah laku positif dalam diri kanak-kanak tersebut.
Dari segi penambahbaikan eksperimen ni yang kita boleh lihat, kita mungkin boleh memanjangkan waktu eksperimen kerana waktu eksperimen yang pendek telah menyebabkan kesan tingkah laku ini bersifat sementara, dan kemudian pembentukan jadual aktiviti semasa eksperimen, penambahan modul modeling semasa membentuk tingkah laku. Dari segi implikasi eksperimen, dapat dilihat hubungan timbal balik antara pelaku kognitif dan faktor lingkungan, dapat belajar melalui pemerhatian proses kognitif dalam diri individu, memastikan pengurusan diri seorang individu, dan yang terakhir adalah memupuk nilai motivasi tinggi. Sekian, terima kasih. Okey, seterusnya adalah proses pembelajaran, pemerhatian dan pemodelan dalam eksperimen ini. Proses yang pertama adalah pemerhatian. Perhatian yang teliti kepada gerak balas yang hendak dicontohi sama ada melalui penglihatan, pendengaran atau penggunaan deria. Tingkah laku yang dilakukan oleh model akan diulangi oleh pemerhati tersebut. Proses yang kedua adalah pengekalan. Pemerhati akan mengingat kembali ciri atau tingkah laku yang telah diperhatikan. Hasil pemerhatian ia disimpan dalam ingatan. Proses yang ketiga adalah penghasilan semula ataupun reproduction. Ia menghasilkan semula apa yang telah diperhatikan dan disimpan melalui amalan dan praktis. Pemerhati juga berupaya melakukan semula tingkah laku yang telah ditirunya. Okay, yang terakhir adalah penugahan dan motivasi. Penugahan menentukan kebolehan pemerhati melakukan peniruan. Motivasi iaitu ganjaran yang diberi untuk meneguhkan gerak balas tersebut. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum dan salam sejahtera, dan nama saya Muhammad Syukri bin Fauzi, GB 03626. Sebagai kesimpulannya, modifikasi tingkah laku ni adalah satu proses untuk membentuk atau merubah sesuatu tingkah laku. Tingkah laku ni dia melibatkan aksi. Dan dalam modifikasi tingkah laku ni kami telah memilih untuk merokai teori Albert Bandura, iaitu teori pemodelan. Dalam teori pemodelan ni pula, apa yang kita lihat dalam teori ni bagus untuk melatih tingkah laku yang positif, terutama dalam kalangan kanak-kanak yang akan meniru tingkah laku positif daripada orang dewasa di sekelilingnya seperti ibu bapa. Okey, namun apa yang kami tengok, perkara yang agak maknanya negatif dalam teori ini, pelakuan yang ditiru tu dia akan tidak kekal sekiranya pelakuan tu tidak diulangi. Kalau pelakuan tu tidak dilakukan berulang-ulang, dia tidak akan kekal. Dan dia juga ada kesan yang negatif lain, iaitu pelaku tidak yakin untuk membuat sesuatu keputusan. Kerana pelaku ni dia dah terbiasa untuk meniru perlakuan orang lain, so dia tak berani untuk membuat sesuatu keputusan dengan sendirinya. Dan kami telah melakukan eksperimen, iaitu anak kepada anggota kami, Aziz. Dalam yang kami tengok eksperimen tu, apa yang kami boleh perbaiki adalah kami rasa eksperimen tu perlu dilakukan dalam tempoh jangka masa yang lebih lama. Sebabnya dia perlukan masa lebih lama untuk lebih dari segi pengukuhan dan pengulangan, dan kita nak tengok kesan tu berapa lama dia boleh diulangi oleh pelaku tersebut, iaitu anak Haziq tu sendiri. Sekian, terima kasih.